Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli li wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini telah pun kita mendengar perkongsian yang begitu hebat sekali perkongsian tentang bisnes, perkongsian tentang kesihatan dan juga perkongsian tentang kerohanian. Semuanya dipersembahkan oleh top leader kita dalam Kangen. So alhamdulillah. Jadi tugas saya seperti biasa akan berkongsi mengenai produk, iaitu satu topik ramai orang tak nak buat. Walaupun ramai kat sana, kat luar sana sebenarnya mampu untuk buat, tapi mereka tak buat sebab kan banyak apa orang kata engineering team dan sebagainya. But anyway, this is the opportunity untuk semua kita bersama-sama mendengar perkongsian saya akan kongsikan pada hari ini, insyaAllah Alright, so ketika ini kita masih lagi berada di dalam satu cabaran yang amat besar, iaitu wabak coronavirus, dan kita dikurniakan oleh Allah dengan mempunyai satu mesin Kangen yang begitu mempunyai yang kita panggil sebagai antioksidan yang tinggi, high alkaline, microcluster dan sebagainya. Maka inilah tanggungjawab kita untuk berkongsi kepada ramai. Dan slide saya susun pun baru siap pagi tadi saja sebab semalam busy sangat. Saya hantar air kepada ramai pesakit COVID-19. Air je pun kita nak bantu mereka untuk minum air yang terbaik agar mereka dapat menguatkan sistem pertahanan mereka supaya tak mudah dan supaya mudah untuk recover. Nanti kita cuba ceritakan sedikit lah mengenai kehebatan air Kangen ni. Jadi topik pada hari ini ialah kenapa Kangen tiada pesaing. Kenapa Kangen tiada pesaing, tak kisahlah 15 ke, 150 ke atau 5 ke, tapi saya Kangen memang tidak ada pesaing dari segi produk water ionizer. So kita boleh pergi kepada next slide. Saya memerlukan Rahman sebenarnya untuk membantu. Brother Rahman ni juga dulu pernah bersama-sama dengan saya dalam Department Material Engineering so masa dia buat ini, so so kalau nak tanya pasal produk sebenarnya dia explain dengan lebih. So presentation oleh saya pada hari ini akan bercakap mengenai kekuatan kehebatan Kangen Water mesin kita Kemudian saya akan ulas sedikit sebanyak sebab audiens kita pada hari ini merangkumi daripada mereka yang baru dan juga yang sudah lama. Jadi cost material yang kita lihat mungkin lebih kurang sama, cuma olahan dia mungkin sedikit berbeza Alright. So kita akan bercakap mengenai produk quality, itu yang penting sekali. Kenapa kita different dan ada produk dan kemudian kita akan bercakap mengenai water quality dan tadi Dr. Linda telah pun jelaskan dengan begitu detail sekali maknanya instasi kita ataupun kekuatan ketahanan badan kita banyak di usus kita. Maknanya di situ you are what you eat, iaitu food dan juga beverages kan. Dan jangan lupa hormon yang kita iaitu DOS hormon DOS So hopefully selepas ini kita dapat hormon-hormon yang disebutkan oleh doktor tadi, itu dopamine, apa lagi, banyaklah oxytocin, love hormon dan sebagainya. Dan hopefully saya berada dalam keadaan having good endorphin hormon lah, sebab saya kena calm mind. Alright, dan kita akan bercakap mengenai maintenance okay, sebab ini adalah satu aspek penting untuk mempunyai sesuatu aset apatah lagi aset air, mengeluarkan air iaitu yang akan masuk dalam badan kita, dalam usus kita, intestine kita dan sebagainya. Kemudian saya akan bercakap sedikit mengenai certification, pengiktirafan. Tak perlulah saya jelaskan lebih detail pun, produk Jepun sebenarnya tak payah nak ceritalah mengenai certification Kemudian kita akan bercakap sikit mengenai endorsement. Itu also consider pengiktirafan. Kemudian life cycle cost, kan kenalkan sedikit kenapa kita perlu lihat kepada life cycle cost instead cost sahaja cost selalu kita refer kepada harga mesin. Benar ke kita hanya perlu lihat kepada harga mesin sebenarnya kita perlu lihat apa yang kita panggil sebagai life cycle cost dan seterusnya kepada Competition Act. Okay, so next kita akan teruskan. So ini item yang saya telah jelaskan tadi. Sebenarnya kalau kita perhatikan daripada mula Kangen Water berada di Malaysia, kita berada dalam fasa kedua iaitu fasa bank.
So kita telah pun menghabiskan, bagi saya lah, fasa pengenalan. Kita pernah kita pernah di attack begitu rupa oleh beberapa pihak yang kemungkinannya ada interest iaitu bila kita memperkenalkan kehebatan air di mana kita dapat sedikit sebanyak memberi education kepada masyarakat di luar sana, seperti apa yang si Fuchin kata, mempengaruhi masyarakat di persekitaran kita untuk minum air yang sihat, maka disitulah ramai yang begitu cemburu kerana apa? Kerana air yang mereka atau air yang mereka jalankan sebagai aktiviti bisnes adalah air yang mungkin tidak menepati apa ciri-ciri yang kita perdengarkan atau kita perkongsikan. Jadi fasa kita sekarang adalah fasa kematangan. Sebab tu saya kata tadi, kenapa fasa kematangan kita dicabar sekarang ini, umpamanya dengan coronavirus, bagaimana kita berusaha untuk menguatkan sistem pertahanan badan kita dan sebagainya. InsyaAllah kita akan reach kepada fasa yang ketiga dan juga fasa yang keempat, di mana fasa ketiga bahawa water akan menjadi penanda aras, it's a benchmark. Dan sekarang pun kita dah lihat, maknanya dalam group leader energy sendiri pun ada bercerita mengenai banyak produk yang menggunakan word kangen tu sendiri. Macam seperti cakap kangen, back to origin. So kenapa? Saya sendiri minggu lepas saya pergi Shopee pun saya lihat ada kangen, tapi ini bukanlah kangen daripada kangen daripada Malaysia. Bayangkan, so banyak sekarang menggunakan perkataan kangen. So kangen sudah pergi ke arah benchmark, benchmark, penanda aras. Dan insyaAllah satu hari nanti pada tahun 2030, kangen akan menjadi suatu yang kita panggil sebagai household name. Maknanya ia akan menjadi satu sebutan isi rumah. So sebab tu siapa yang ada mesin, marilah kita sama-sama bersama-sama menjalankan aktiviti kita sebagai sebagai seorang yang akan berkongsi dalam bisnes dan sebagainya, kerana insyaAllah satu hari kangen produk ini akan menjadi satu benchmark dan akan menjadi satu penanda aras. Okay, next. Alright, saya ada 1 jam, so saya kena speed up lah. So mengenai produk kualiti, saya akan bercakap mengenai apa bezanya, kenapa ramai daripada kita yang masih baru mungkin tidak berapa pasti apakah bezanya. Alright, go to the next one, Rahman. Okay. Okay, so ini slide yang banyak kali saya tunjukkan. Selalunya dalam later, apa yang kita nak terangkan kepada ramai adalah perbezaan. Perbezaan antara water filter dengan water ionizer. Kerana apa? Kerana ramai bercakap, saya dah pun mempunyai water filter Kowe, Kuku, saya punya Elken, saya mempunyai Amway dan sebagainya lah. So di sinilah di mana kita perlu menjelaskan sedikit banyak bahawa water filter adalah tujuannya untuk menghasilkan air bersih, iaitu selepas ditapis sepatutnya dia menepati piawan yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration Malaysia under Akta 83 ataupun dia menepati WHO requirement. Maknanya water filter hanyalah menghasilkan air bersih tetapi apa itu water ionizer? Water ionizer adalah satu mesin yang mengeluarkan setakat air yang bersih tetapi juga mengeluarkan air-air yang mempunyai ciri khasatan. Kenapa ia begitu rupa? Ia begitu rupa sebenarnya tentang kangen water ini originally pada tahun 50-an dahulu, iaitu bila start the researcher and the scientist, mereka mempunyai satu idea bagaimana untuk memiliki ciri-ciri air yang terbaik ini untuk berada di rumah. So umpamanya air yang terbaik, saya bagi contohlah yang paling dekat dan close to our heart adalah air Zam. So bagaimana kita nak mempunyai ciri air terbaik seperti air Zam-Zam, seperti air di Lakota, Mexico, iaitu di suatu pergunungan gunung berapi. Begitu juga di di Alps Mountain dan di beberapa tempat seperti di Germany, di Perancis, di Pakistan dan sebagainya. Jadi kat sinilah tercipta air yang mempunyai ciri-ciri air yang terbaik di dunia, yang mana dia akan membantu kita untuk memberikan kekuatan pertahanan badan dan kesihatan badan kita, insya-Allah. Alright, so kita pergi kepada next one. Okay, so the next one saya akan bercakap mengenai iaitu satu komponen yang paling penting dalam mesin. Apakah itu komponen yang paling penting? So kalau macam kereta kita ada enjin, tapi kalau dalam
Kangen water machine, kita ada apa yang dipanggil sebagai plate. Kerana apa? Kerana Kangen water machine melakukan proses elektrolisis untuk menghasilkan air berciri kesihatan yang saya maksudkan tadi So kita perlukan apakah yang diperlukan elektrolisis, ada 3 komponen utama, iaitu air itu mesti bermineral Okey, dan kedua, air kita mesti ada electricity yang kita bekalkan untuk plate Ketiganya adalah plate itu sendiri So ada 3 komponen, maknanya kalau katalah kita mempunyai air RO untuk disalurkan ke water, dia tidak akan terhasil air Kangen kerana air RO adalah air kosong, air mati, iaitu air yang tidak ada mineral So untuk pengetahuan semuanya, ini untuk kadang-kadang ada hujah kata air RO ni baik, senang sahaja. Okey, air Zam-Zam adalah air yang terbaik di dunia. Air terbaik di dunia ini mengandungi mineral yang tertinggi di dunia, itu 26 hingga 32 jenis mineral. Jadi bagaimana kita nak berkata bahawa air itu adalah terbaik Okey, so berbalik kepada plate tadi, hebatnya tentang plate yang digunakan oleh Energik adalah menggunakan titanium Kenapa titanium dipilih Pertama, titanium ini adalah satu bahan yang paling tahan, paling kuat dan boleh tahan pada temperature lebih 3000 darjah Celsius. 3000 darjah Celsius. Bayangkan kalau kita tukar kepada Fahrenheit Alright, dan dia bertahan lama dan dia tahan kepada even larutan asid dan sebagainya. Dan bayangkan plate titanium ini tidak digunakan oleh semua industri. Okey, so 3 industri utama yang saya dapati, iaitu pertama dari segi medical kalau kita umpamanya ada pembedahan tulang seperti gigi kita atau seperti tulang-tulang kita, maka titanium digunakan kerana dia mesra kepada badan manusia. Titanium digunakan. Dan yang kedua adalah dari segi aviation, iaitu penerbangan. Okey, kenapa? Kerana dalam aviation dia memerlukan satu logam yang paling tahan daripada yang boleh tahan dari pertukaran cuaca sejuk ke panas, dan juga tahan dari segi tahan dari segi haba dan sebagainya. Jadi di situlah kalau kita lihat Boeing 777, siapa biasa naik 777 saya pun dah lupa bagaimana dia setup dia kan, sebab dah lama tak naik flight. Okay, so Boeing 777 menggunakan lebih kurang 50 tan titanium. Of course ada juga campuran vanadium dan sebagainya kan, tapi dia lebih kurang 50 tan titanium. Begitu juga dengan sekarang ni yang baru ditekan akan dijual oleh Mas, iaitu A380 ada 5 biji yang nak dijual oleh Mas tu. So yang itu ada mempunyai lebih kurang 70 tan titanium kat situ. Dan begitulah bagaimana titanium ini suatu yang precise bukan kaleng-kaleng dia punya metal dia. Kan sebab itulah kita mendapat satu metal yang bukan hanya anti-corrosion, iaitu anti-oxidation, tapi dia juga adalah good conductor. Okay, so itu satu. Tetapi kebanyakan water ionizer di luar sana ada yang menggunakan apa yang kita panggil sebagai aluminium kita dengar. Kemudian ada juga yang menggunakan stainless steel. Stainless steel ni pun ada banyak jenis, ada 304, ada 316S dan sebagainya. Okey, dan ada juga yang menggunakan titanium, tapi titanium alloy. Titanium alloy ni campuran, tapi mereka akan claimlah titanium. Jadi seperti ini kita perlu tahu. Dan di slide kita akan tunjukkan di sini adalah bagaimana banyak daripada water ionizer bukan menggunakan solid plate, mereka menggunakan mesh. Mesh tu adalah lapisan tipis, lapisan tipis. Jadi bila mereka menggunakan lapisan tipis titanium untuk harga yang murah, yang digunakan oleh beberapa jenis water ionizer, maka kita memerlukan satu kompartmen, satu housing. Jadi bila ada kompartmen, bila ada housing, maka bila berlakunya elektrolisis, akan adanya calcium deposit. Calcium deposit yang deposit di atas plate titanium itu tidak dapat kita cuci. Dan sebab tu selalunya dalam tempoh 6 bulan ataupun lebih, kita akan lihat bahawa ia sudah lagi tidak mengeluarkan ciri-ciri yang kita mahu. Bolehlah test sebab majority nanti kita discuss dalam bahagian maintenance,
majority of the water ionizer tidak mempunyai manual cleaning seperti Energik. Semuanya auto cleaning, semuanya tak ada cleaning, free cleaning dia orang kata ya. Tapi di sinilah kekuatan Energik, iaitu menggunakan solid titanium ya, dan banyak kompetitor menggunakan mesh type kerana mereka mengejar untuk harga yang lebih murah, dan ada juga yang mengatakan mereka menggunakan hybrid plate. Begitulah perbezaan antara antara water ionizer ke water ionizer lain, di mana komponen pentingnya adalah plate. Ada yang menggunakan alloy, ada yang menggunakan solid, ada yang menggunakan mesh, ada yang menggunakan different metal dan sebagainya. Faham ya? Clear tak? Kalau clear, cakap clear. Okay, go to the next one. Okay, the next one ialah satu topik ataupun aspek yang penting juga. Ini saya refer kepada Dr. Michael, boleh pergi kepada YouTube tentang potential electrolysis unit lah. So maknanya kepentingan plate adalah untuk memastikan kita dapat PAU yang tinggi ataupun PEU yang tinggi ya. Bila PEU dia tinggi, maka kita punya quality antioxidant level dia, alkaline level dia dan microcluster level dia memang akan power ya. Di sinilah kelebihan Energik ataupun Kangen Water, di mana untuk mengukur PEU kita memerlukan surface area ya. Surface area ni maknanya dia punya panjang, dia punya lebar, dia punya tebal dan juga apa plate yang kita ada. So kat situ kita ada tunjukkan calculation bahawa sekiranya kita ada SD501, kita ada 7 plate, kita kali dengan 2 side of the plate, and then kita kali panjang kali lebar ya, dan situlah kita dapat lebih kurang dalam 490 square inches di mana dari situ kita multiply dengan electricity ataupun yang kita pakai, iaitu 2.5 M dan juga 230 watt power yang kita gunakan. 230 watt ni kecil lah, maknanya kita gunakan macam lampu yang kita pakai di rumah ya. Alright, so total kat sini kita lihat lebih kurang dalam 281,750 P. Memang tinggi. K8 even tinggi lagi kerana dia ada 8 plate, lebih kurang 322,000 PEU. Jadi kita lihat ramai kompetitor di sana. Apa masalah mereka? Masalah mereka adalah untuk membekalkan elektrisiti dan power yang tinggi. Kerana apa? Kerana bila dia menggunakan mesh type ataupun menggunakan metal yang tidak strong, yang tidak durable seperti titanium, maka dia akan melt. Dia akan lebur dan dia tidak akan berfeed seperti biasa. Di sinilah di mana banyak daripada kita punya banyak water ionizer di luar sana mempunyai lebih kurang 80 hingga 200 watt of power sahaja. Kalau lebih, dia berbakar atau dia boleh burn atau dia boleh rosak dan sebagainya. Maknanya kat situ reliability-nya sudah tentu akan lebih rendah. Reliability dan integrity-nya akan lebih rendah. Okay, so kita pergi kepada next. Okay, iaitu kita akan melihat satu lagi komponen penting satu lagi komponen penting dalam kita punya Kangen Water ialah filter Filter yang digunakan adalah high grade filter dan high grade filter ni bukan kaleng-kaleng lah. So selalunya kalau K8 kita premium filter, tapi sebenarnya adalah jenis high grade filter juga SD501 dan cuma K8 filter ni dia lebih. Sebab tu siapa yang belum ada K8, belilah K8. Especially yang dah 6A dia lagi nak tukar kan. Tukar sekarang So tukar kepada K8 Tukar kepada K8 kerana even dekat filter tu pun ada chip. Chip itu disalurkan pun di-connected kepada microprocessor yang ada di dalam water machine So K8 ni memang very orang kata user friendly, pakai touchscreen, dia lembut aja. Dia punya hormon oxytocin dia tinggi, dia love dia lebih kat situ. Jadi kena beli K8. Saya punya kucing pun dah tak dah minum SD501. Saya sedih sebab bila saya nak minum dia melompat. Bila dia melompat dia kacau saya. Dia take about 3 minutes untuk minum air tu. Air K8. Dia nak minum air juga K8. Yang lain dia tak nak. Dia kata SD501, I don't know. Dia kata bukanlah just gurau-gurau kan all saja Okay, alright. So kat sinilah di mana filter
filternya begitu bagus sekali ya. Kalau kita lihat result, ini adalah satu result yang dikeluarkan oleh pihak SIRIM ya. Kerana bila kita nak buat lesen di Malaysia, kerana bila pihak energi ingin membuat bisnes di Malaysia, mereka perlu dapatkan kelulusan daripada SIRIM. Jadi SIRIM telah pun test mesin kita, yang ini adalah mesin SD501 dan juga SD501 Premium, dan result dia amat canggih ya. Way better than piawaian yang ditetapkan oleh Malaysian Food Act, iaitu pada tahun 1983 yang saya terangkan. Siapa yang belum baca Act ni, bacalah. Dia ada lebih kurang 49 pages ya, kena baca. Malaysian Food Act 1983 ni memang menarik sekali ya. Dan in fact kalau saya baca betul-betul, in fact drinking water mesti ada sekurang-kurangnya 6.5 hingga 8.5 pH. Tapi kenapa ada setengah drinking yang dia claim sebagai drinking water tu tak sampai 65 pun dapat certification. Wallahu alam. Jadi kena check sendiri. Tapi cuba lihat sekarang ya. Kita lihat table yang dikeluarkan oleh SIRIM ya. Tengok kita punya arsenic level ya, less than 0.004. Begitu juga dengan mercury ya. Mercury selalu kita associate dengan kosmetik. Buat apa kita nak beli lagi kosmetik item kan? Kita dah ada beauty set. Beauty set kita dah ada antiseptik, kita dah ada. Dr. Linda hari tu belum tahu lagi macam mana nak gunakan beauty set. Hopefully by now dah tahulah. Kalau belum tahu, minta daripada upline partner beauty set tu ya, insyaAllah ya. So kita guna, kita dah ada antiseptik, ada cleanser, kita ada beauty water, so kita gunakan ya. Dan this nak tunjuk bahawa common filter hanya menapis beberapa jenis kontaminan saja ya, bukan semua ya. So kat sini bezanya ya, maknanya dia hanya boleh remove mercury, karat juga copper, tapi HZN boleh cover semuanya. Dan paling penting tentang klorin ya. Klorin ini memang mudah meresap dalam badan kita dan juga makanan kita. Jadi tolonglah kalau kita ada tap water di rumah, kita tapis ya, kita tapis. Sebab saya sedih sendirilah sebab saya pernah pergi ke water treatment, memang overdose. Ya. Sebab apa? Nak menyelamatkan pipe. Tapi macam Delinda kata, kita kena selamatkan kita punya kolon, kita punya usus, tapi bagaimana dengan klorin yang begitu tinggi ya? Dan kita banyak prihatin tentang ikan kita kat akuarium. Ya, kita kata okey, kita beli klorin test supaya ikan jangan mati, tapi kita lupa bahawa di dalam rumah kita ada anak-anak kita, ada isteri kita, ada suami kita, kita tak pastikan bahawa klorin is managed properly. Jadi insya-Allah jika kita ada kangen water, kita akan terselamat ya. Sebab apa? Kalau kita umpamanya ada water heater, bila ada water heater, kemudian ada klorin yang tinggi, okey, bila dia panas dia akan vaporize ya, dia akan vaporize, dan itu boleh menjadi walaupun dalam ppm yang rendah, dia boleh menjadi gas klorin. So jadi berbahaya ya. So dia meresap ke dalam makanan kita, buah-buahan kita, dalam beras kita, dalam dan sebagainya, dan kadang-kadang kita dapat sakit pun kita tak tahu ya. Alright, so begitulah pentingnya filter ya, bukan satu atau dua sahaja ya. Alright, next. Sekarang kita akan pergi ke beberapa lagi feature. Saya bagi contoh tentang host sendiri ya. Okey, ini host SD501 tapi lebih kurang sama dengan K8. Apa saya nak tunjukkan kat sini ya, bagaimana ya, kalau kita tengok size host ni pun, host daripada Kangen water lebih besar. Kenapa? Kerana normal water filter saya tak cakap pasal water ionizer. Water filter maksimum boleh pergi 3.6 liter per minute. Itu paling tinggi, 3.6 liter per minute. Water ionizer ada yang lebih kurang daripada itu, iaitu ada yang 2.5 liter per minute. Maknanya rendah. Kenapa water ionizer rendah? Kerana mereka dia mempunyai masalah dari segi plate ya. Bila plate-nya adalah jenis mesh atau plate-nya tidak tahan kepada certain power, maka terpaksa mereka control the temperature ya. Dan juga mereka terpaksa control the flow of the water supaya dia boleh ionize properly ya. Sebab tu dia boleh hanya mengalirkan about 2 to 4 liter per minute sahaja ya. Sedangkan bagaimana dengan K8? K8 boleh menghasilkan 11 liter seminit. Saya nak cerita ni pengalaman saya sendiri ya. Semasa kami menaja
event ya, Piala Emas Raja-Raja. Jangan kaleng-kaleng kan, kami sebab ini adalah sebahagian daripada contribution kami ya kepada masyarakat di luar, iaitu masyarakat sukan ya. So kami menaja semua pasukan yang bertanding, termasuklah Singapura, termasuklah Selangor dan sebagainya. Ada 24 pasukan. Okey, di situ bayangkan kami punya tim di utara ya, juga kombinasi dengan saya punya tim di KL iaitu Cikgu Zura. Kami membekalkan air beribu botol untuk mereka hanya menggunakan satu mesin saja, satu mesin K8. So bayangkan kalau kita menggunakan water filter umpamanya, kalau guna water filter sebab apa? Sebab dalam water filter dia mempunyai tank. Ya, dia mempunyai. Jadi tank tu, katalah tank tu 1 liter. Okey, 1 liter dah habis, kena isi lagi. 1 liter habis, kena isi lagi. Bukanlah maknanya manually, tapi walaupun dengan pump dan automation, tapi maksudnya dia tidak boleh kepada big amount of water seperti Kangen Water. Mesinnya kecil ya, seperti komputer, tetapi kekuatannya gah menggoncang dunia. Ya, alright. SD501 pun begitu kuat. Dia punya flow adalah lebih kurang 7 liter per minit. Okey. Junior 4 saya tak study lagi. Sebab saya belum jual satu lagi pun. Junior 4 ni insya-Allah lah. Saya rasa kurang-kurang pun dalam 5 liter per minit. Ya. Alright. So water filter dengan some water ionizer memang flow dia low, tetapi kita punya mesin boleh mengeluarkan flow yang tinggi ya. Dan begitu juga kalau kita lihat dia punya pembuatan dia, the host construct kat situ, kita lihat dia dibuat daripada material yang tahan ya, braided internal liner ya. So dia tahan lama lah. Alright. Okay, next one. Okay, now kita akan bercakap mengenai the overall component of the machine ya. Sebab ramai orang bertanyalah kenapa tidak ada air panas, air sejuk ya. So ni ramai diutarakan oleh distributor kita yang baru. Jadi saya terpaksa berkongsi. Yang lama tu, yang dah tahu tu tak apalah ya. Perlu saya nyatakan kat sini ya. Water filter tujuannya hanya untuk menapis air. Jadi mereka membuat pilihan untuk membekalkan air sejuk dan panas untuk memudahkan customer ataupun consumer ya. Tetapi apakah implikasinya? Implikasinya adalah dari segi reliability dan availability. Okey, risikonya makin bertambah tinggi. Dalam pelajaran yang kita panggil sebagai reliability engineering, maknanya kalau kita introduce more component into the device atau into the machine, maka risiko untuk alat itu fail adalah lebih tinggi daripada komponen yang sedikit. Itu konsep yang pertama, dan bagilah konsep-konsepnya. Tapi itu yang penting. Jadi kat sini, water filter, dia harus ataupun dia mesti mempunyai heater dan juga untuk memanaskan air, dan kompresor lah untuk ataupun sebagai kat sini penyejuk lah, penyejuk untuk menyejukkan air. Dan mereka perlu memanaskan air ke tahap 60 degree C. Ya, maknanya daripada suhu temperature 26 degree suhu bilik ataupun 27 degree C kepada 60 degree C. So bayangkan tingginya energi yang diperlukan setiap masa untuk memastikan air itu sentiasa panas dan air itu sentiasa sejuk. Now, apa isu dia? Ya, baru-baru ini kita diuji ya dengan di Selangor lah, terutama di mana kita dihadapi dengan kekurangan air lah ya tahun lepas ya. So maknanya kita mempunyai satu masalah air terputus ya. So apa yang berlaku? Water filter semua menghadapi masalah. Kerana apa? Kerana air mesti melalui tank, mesti ada dalam tank untuk dipanaskan atau untuk disejukkan. So lama-lama air tank itu akan run dry. Maknanya tank itu akan kehabis air. Bila air tak ada, pemanas jalan, maka disitulah akan terjadinya masalah dan boleh terjadinya kebakaran. Kan hari itu kita pernah tengok kan banyak isu kebakaran berlaku pada water filter kerana tank mereka dry, dan diberitakan bahawa pihak headquarters terpaksa memberi arahan ataupun recommendation kepada pengguna untuk switch off the machine. Tapi berapa ramai yang selamat kita tidak tahu ya. So maknanya di sini risiko ya untuk introduce heater dan juga kompresor ini
ada ataupun kondenser ini, kompresor ataupun kondenser ini adalah key. Ya, di mana bila kita punya risiko yang tinggi kerana consequence of failure dia boleh dalam kategori tinggi. Maknanya impact dia tinggi. Bila boleh terbakar maknanya failure lah, maknanya habis. Ya. So kat situ risiko dia amat tinggi. Ya. Alright. So sedangkan kenapa energik ataupun Kangen maintain dengan air di dalam suhu bilik adalah kerana seperti yang kita tahu, bacalah tentang air ya, di mana air yang terbaik untuk kita minum yang membantu untuk increase kita punya kita panggil sebagai caloric consumption ya, untuk reduce kalori lah ni, senang cerita adalah air berada di suhu bilik iaitu 98.6 degree Fahrenheit. Itulah air yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, reliability. Yang ketiga adalah disebabkan kita mempunyai ciri antioksida. Jadi ciri antioksida dengan elektron. Ya. So elektron ni mudah terbebas keluar. Terutamanya bila ada heat, bila ada vibration dan sebagainya. Jadi di situ maknanya kita perlu untuk maintain mesin kita supaya kita boleh maintain reliable and dari segi reliability dan integrity, kita boleh maintain air itu efektif dari segi kita punya effectiveness to our body dan juga memberi kita ciri-ciri kesihatan yang mahu. Dan kita go kepada next one insyaAllah. Okay, kepada next one. Okay, ini jangan guna slide ini untuk attack water filter. Sebenarnya saya lebih kepada nak educate lah. Ya, sebab apa? Sebab ada juga di luar sana yang nakal, dia kata mesin Kangen ni banyak guna tenaga elektrik. Tidak ya. Sebab apa saya kata tadi? Sebab penggunaan tenaga elektrik bergantung kepada thermal energy. Ya, thermal energy dan the power consumption kat sini lah. So seperti yang kita tahu, ini dalam bulan 3 hari itulah March. So ni ketua retail TNB ni nakal sikit lah, dia bagi tahu bahawa mesin penapis air adalah punca utama bil elektrik ni tinggi. Ya. So sebenarnya apa berlaku adalah bila bila kita menggunakan pemanas tadi, okay, kita perlu let's say kita punya kontainer adalah 1 liter, kita perlu memanaskan 1 liter air dalam satu jangka masa dengan menggunakan thermal energy. Ya, thermal energy ni equal to PCT lah. Maknanya kita MCT MCT bukan PCT. M tu maknanya dari segi mass lah, tapi 1 liter tu kita assume 1 kilogram, dan kita kali dengan kita punya enthalpy kita ataupun kita punya specific heat capacity kita, dan juga kita kalikan dengan temperature different. Ya. So kat situlah kita boleh anggarkan bahawa electricity yang digunakan amat tinggi sekali lah. Amat tinggi sekali. Kat situ saya ada dalam slide saya tekan yang akan menyebabkan kos tenaga elektrik kita boleh mencecah hanya daripada water filter lebih kurang dalam 8 hingga 16 ringgit lah, ataupun 10 hingga 16 ringgit untuk setiap bulan. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa dia memberikan bil elektrik yang tinggi. Ya. Jadi jangan segundah kalau ada orang kata Kangen menggunakan bil elektrik yang tinggi, sebab Kangen tidak menggunakan kondenser atau kompresor ataupun heater. Ya. So kita tak menggunakan thermal energy yang tinggi. Ya. Dan kita tidak menggunakan power yang tinggi. Kita konsisten kita supply. Okay, temperature kita tak ada different. The temperature different kita almost zero, iaitu 26 hingga 27 degree C. Ya, sedangkan temperature different yang diperlukan oleh pemanas adalah untuk reach air at least 60 degree C. So air terminum tu bukan 100 degree C kalau nak tahu. Mungkin kita air panas kita tu 100 degree C. Tak air panas di water heater hanya 60 degree C sahaja. Bahkan kalau kita nak 100 degree C, berapa banyak bil api yang perlu kita bayar. So slide ni hanya education saja, jangan digunakan untuk attack. Ya. Sebab kita punya model peran ni bukan kita nak attack ada parti, but we educate ourselves actually untuk address certain attack daripada
orang-orang yang nakal. Ya, anda nakal tak? Okay, so next one. Okay, next one kita ya betul tadi ada saya nampak yang mengatakan bahawa kita guna kita guna pot, betul lah. So in fact kadang-kadang bila orang tu dia bercakap mengenai pemanas, selalu saya cakap tak apa, kalau memang minat kita boleh belikan thermopot. Harga dia pun murah je, lebih kurang dalam 110 ringgit. Apalah sangat komisen yang kita dapat berbanding kalau kita letak 6A 7,500, banyak komisen kita dapat. Energi boleh lah komisen hari-hari, bayangkan kan. So insyaAllah so siapa yang embark on the business, inilah peluang untuk kita. Jangan kita ketinggalan, inilah business. Cakap business pula. Okay, stop, nanti Hafiz marah pula. Sorry Hafiz Okay, now we talk about inspection quality. So dulu masa saya menjadi jurutera, saya biasalah, saya pernah berada di Pulau Air Cawan di Pura, di refinery, di Exxon Mobil Refinery. Saya pernah berada di Pulau Bukum, di Shell Refinery. Saya berada di banyak refinery lah di Malaysia, ada Petronas dan juga dan juga Petrochemical Complex. So semasa menjadi engineer, sebagai seorang jurutera Instrumentation and Control, iaitu jurutera peralatan dan kawalan. Pernah dengar tak jurutera peralatan dan kawalan? Mungkin siapa yang dalam engineering dia tahulah. So bila kita membuat calibration atau testing, kita buat apa yang kita panggil sebagai 3-point check ataupun 4-point check. So kita check kita punya field device, kita kita connected to kita punya control room to make sure that we got the right reading, supaya proses kita boleh automatekan. Sebelum kita automatekan proses kita, for example dekat fractionator yang kita nak fractionate kita punya loop oil, kita punya petrol, kita punya kerosene dan sebagainya, maknanya kita perlukan kombinasi pressure, temperature dan flow yang beza-beza. Jadi kat situ kita hanya menggunakan 3-point check atau 4-point check, tapi kita lihat kat sini di Energik menggunakan 22-point check. So you bayangkan menggunakan 5 orang 22-point check untuk satu device. Sebab tu kadang-kadang kalau dia orang ni cakap banyak sangat kan, saya kata macam inilah tuan, produk kita ni produk Jepun kan, so kualitinya tinggi tuan. Dan saya rasa kalau kita lihat kalau kita beli kereta sendirilah, kalau kita beli kereta Jepun, ada tak kalau kita masuk dekat showroom tu kita tanya macam-macam, macam mana, how the car work, how long, what is the asset life, apa itu dan ini, tak ada. Kita masuk basically just hanya what color, apa hadiah boleh dapat, bila boleh terima, berapa sih itu paling kuat tu, berapa cc lah kan. So Japanese product kan, ini bukannya Korean product, bukan Taiwan, bukannya ada country punya product, but Japan product, yang mana depreciation value dia amat rendah dari tahun ke tahun banding dengan alat lain, peralatan yang lain. Ini semua orang dah tahu Okay, so kita actually adalah distributor kepada Japanese product. Ini bukannya Malaysian lah, yang saya cakap tadi lah, Kangen. Ada orang sebut kita ada Kangen Malaysia tau. Pergi shop lah, tak percaya, janganlah beli. Janganlah beli, sebab tu mungkin balakong hilang dia. Gura-gura Alright, okay, so kita pergi kepada next one. Kita ada berapa masa lagi Alamak, kita ada 15 minit apa kan. So selalunya kalau online macam ni saya boleh tipu kot, sebab tak ada yang play card tu berapa minit kan. Okay, betul tak Syami kan? Selalu Syami dengan Hafiz selalu duk intai-intai apa semua kan. Kali ni tak boleh nak intai lah. The show is on me Alright, okay, so berkenaan dengan water quality, go to the next one. Okay, next one. Kadang-kadang saya panggil dia Abdul, saya panggil Rahman. So, nama dia Abdul Rahman lah. Alright. Bapa mentua juga adalah kawan saya tapi dah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Okay. So, ini adalah sebelum saya pergi pada water quality Dr. Linda expert lagi ni. Tadi pun dia mention
the optimal pH kita adalah 7.3 hingga 7.4, okey. Dan ada soalan nakal dari pastor sendiri pun. Dia kata, buat apalah kita nak minum air alkali, kan badan kita ni Allah SWT dah jadikan sebagai satu organ yang dapat balancekan kepada body pH kita. Every time kita pergi acidic, dia akan bawa pergi alkaline. Every time pergi acidic, dia akan bawa pergi alkaline. Memanglah betul, tapi badan kita ini adalah seperti kereta, ya. Kereta lama-lama dia punya efisiensi akan rendah. Of course bila baru mungkin 100% efisiensi, bila dah pakai tahun 100% lagi ke? Tentulah tak kan. Tentulah tak, betul tak? So sama juga kita punya organ, kita punya buah pinggang dah tak akan 100% lagi. Kita kecuali lah kalau kita jaga, you are what you eat. Kalau kita jaga pemakanan kita, exercise, detox sebagainya, dan insya-Allah badan kita akan sihat. Tetapi bila organ kita dah start decreasing dari segi efisiensi, badan kita dah tak boleh tolong lah. Kan? Kalau toksin dah terlalu banyak, bayangkan minum air kandungan, air soda, fast food, ataupun inilah makanan-makanan segera dan sebagainya, makanan yang berkemikal, daging pun daging yang daripada India, Australia yang banyak chemical. So macam mana lagi dan kita nak tahan? Itu saja analogi saya. So mungkin kena buat kajian lebih sikit lah. Alright. So mari kalau badan kita, kalau organ kita sihat, badan sihat. So kita akan jaga. So semasa long COVID ni umpama saya terbaca banyak orang mengatakan tentang term long COVID. Long COVID maknanya implikasi lepas COVID. Okay, so implikasi lepas COVID. Maknanya mereka, especially yang stage 3, stage 4 dan ada ke stage 5 tapi 3 and 4 pun sendiri sudah mengalami senario di mana mereka sudah tidak berada dalam keadaan yang sebelumnya. Jadi kat situlah mungkin kita boleh membantu. Jadi kat sini apa yang saya nak terangkan di sini, badan kita 70% air, jadi air kita mempunyai kualiti dan kuantiti yang cukup, kuantiti yang cukup dan kualiti yang betul, insya-Allah badan kita akan sihat. Kerana apa? Kita perlu bufferkan badan kita daripada toksin yang banyak dalam badan kita. Kita perlu hydratekan, cukupkan dalam badan kita, ya. Alright, okay. So kita pergi kepada next one. Kalau boleh, Abdul dah penat dah tu, Okay. Sorry lah Abdul, nanti aku belanja lah kau. Okay, so so kita talk about apa isunya drinking water kita. Isu drinking water kita adalah seperti yang tahu, semuanya adalah acidic. Kita tengok Ronaldo baru ni dalam Euro 2020, So kita lihat dia ambil satu botol soda tu, tak tahulah brand apa, saya nampak tapi saya buat tak nampak lah. So dia ambil soda tu, sebenarnya menunjukkan kebencian. Dan for your info, diberitakan Ronaldo juga mempunyai Kangen water machine. Messi pun ada Kangen water machine. Sebab tu saya terpaksa menaja polis di Raja Malaysia, Super League team dia dengan Kangen water. Kita taja juga polis di Raja Malaysia, Sebab apa? Sebab semasa Piala Emas Raja-Raja, mereka mendapati bahawa mereka dah tak ada cramp. Sebab rupanya pemain bola ni dia measure dengan cramp. Kalau cepat cramp atau selalu cramp, itu tandanya stamina tak bagus dan sebagainya. Dan kerana apa, air ini dia adalah alkalis. Okay, bila kita minum dia akan neutralisekan lactic acid. Lactic dikeluarkan bila kita bersukan. Dan insya-Allah kita boleh 30% ataupun 40% much more than usual. Okay, kemudian air ni selalu tercemar, harmful contaminant. Air kita pula banyak pesticide, pesticide racun serangga. Even air bukit kita, saya menguji beberapa air bukit termasuk di Cameron Highlands, semuanya sudah mengandungi carbonic acid. Maknanya air mengandungi karbon dioksida. Jadi ramai orang kata minum air bukit ni bagus. Tapi sekarang ni disebabkan banyak pencemaran, bukan pencemaran lah, maknanya orang dah start ada baja, ada racun dan sebagainya dekat kebun, maka itu akan jadi carbonic acid. Begitu juga air boring kita yang di Pahang, di Kelantan dan juga di Indonesia pun mengandungi karbon dioksida. Dan seperti yang kita tahu, air juga tak properly absorb dalam badan kita. Jadi kalau tak properly absorb, maka kita akan rugi. Alright, so next one kita akan pergi kepada ciri-ciri air sedikit sebanyak untuk especially yang baru dalam Kangen water ini. So 3 ciri utama, 3 ciri utama yang ditiru
air terbaik dunia adalah high alkaline, okey, di mana high alkaline, microcluster dan juga air yang mengandungi antioksida yang tinggi, yang mana mengandungi aktif hidrogen yang tinggi. High alkaline di sini bermaksud air ini akan dapat membantu kita membantu kita untuk apa yang kita panggil sebagai detox the toxin, membantu kita untuk buffer ataupun mengimbangi toksin yang berada di dalam badan. Kalau tidak, kita punya tulang akan bekerja begitu kuat untuk mengimbangi toksin. Jadi dari mana high alkaline ni dapat? High alkaline ni kita dapat daripada hydroxide ion. So di reduction reaction di bahagian cathode, kita akan tengok bahawa hydrogen gas dihasilkan dan hydroxide ion dihasilkan. Hydroxide ion tu yang akan menyebabkan air itu alkaline. So kalau kita ada 1 mol per liter concentration of hydroxide ion, maknanya kita ada pH 14. Dan begitulah kalau kita ada pH 13, maknanya kita ada 0.1 mol per liter ion hydroxide dan sebagainya. Kemudian kita pergi kepada microcluster. Air ni memang lembut ya. Kalau kita sebelum jogging kita minum pun kita tak rasa bloated, kita tak rasa kembung. Di mana kita lihat dan kita kaji, maknanya air yang halus ni dia always dalam frekuensi 40 hingga 60 Hz. Maknanya bila kita minum dia mudah diresap, dan imagine kalau diresap oleh sel badan, di mana sel itu ada mitochondria yang akan proses dan menukarkannya dalam bentuk ATP energy sehingga membantu kita untuk detox letok. Sebab tu bila kita minum first time, kita akan rasa ada healing crisis. Kerana apa? Kerana detox rate kita selalunya slow sangat macam orang tua. Toksin dah tinggi kan. Tapi bila kita minum air kangen, diserap begitu rupa, banyak pula tu, maka dia akan detox rate akan lebih laju daripada biasa dan sudah tentu akan ada healing crisis. Mungkin kita akan rasa penat, kita akan rasa lemah badan, sakit pinggang, sakit perut kita, depending on penyakit kita. Untuk saya last time saya ada sakit pening kepala lah. Ya. Alright. Dan untuk antioksida pula, maknanya active hydrogen, iaitu air ni ada dissolve hydrogen ya. Sebab tengok tadi dekat reduction reaction ada hydrogen gas. Actually hydrogen gas ni bukanlah soluble sangat, tapi dia larutlah to certain extent, di mana bila kita minum dia akan menjadi active hydrogen yang membekal banyak elektron. Apa gunanya elektron ini? Elektron ini digunakan untuk dibekalkan kepada radikal bebas yang kurangan elektron. Jadi dia tak upsetkan sel DNA yang sehat. Begitulah sedikit sebanyak ya. So bayangkan kalau kita mempunyai air yang begini rupa untuk wabak COVID-19, itu sudah tentu kita boleh membantu mereka. Jadi kenapa kita harus di rumah? Sebab tu saya memohon kepada MITI untuk saya operate office saya pada masa PKP dan PKPD supaya saya dapat bekalkan air. Dan alhamdulillah so far kita dapat Pelan Pemulihan Negara surat untuk beroperasi dan setiap hari ramai orang datang ambil botol untuk membantu. Jadi kalau kita ada mesin tapi kita diam, kita lihat jiran kita kesakitan, kita lihat kawan-kawan kita kesakitan, kita lihat orang kesakitan, kita lihat orang meninggal dunia hari-hari tapi kita tidak berbuat apa, kita akan disoal nanti. Jadi marilah berkongsi kerana inilah apa yang kita panggil sebagai true health tadi, iaitu kerohanian. Ya. Dan saya pada minggu lepas saya juga gembira. Kawan baik saya yang tidak percaya kepada Kangen Water, akhirnya saya meminta izin kepada isteri dia untuk buat video call. Saya merayu kepada dia di hospital, kan? Saya merayu kepada dia, saya cakap tolonglah minum air ini, kan? Dan alhamdulillah dia dah lepas walaupun di stage 4, dia dalam mula tu dalam bantuan pernafasan, dan alhamdulillah dia sudah keluar. Dan sekarang saya lihat dia gambar dia membeli ayam dan sebagainya, dan of course dia sudah tidak seperti dulu lagi keadaannya, dan insyaAllah bila ada antioksida yang tinggi dia akan membantu untuk pertumbuhan sel-sel baru. Ingat ya, dalam buku yang kita biasa tengok ya, antioksida negatif 5 mV diperlukan untuk pertumbuhan sel baru. Negatif 50 mV ni sama macam dua buah-buahan lah, macam saya bagi contoh lah 2 biji apple atau 2 biji orange juice ya. So bayangkan kalau K8 kita ada negatif 1000 mV, maknanya kita seperti makan 20 biji orange juice ataupun apple. Dan itulah yang sepatutnya kita amalkan ya. Dan juga inilah yang akan menguatkan sistem pertahanan badan kita. Saya pergi kepada next slide.
kerana Safi saya tengok dah uneasy kat situ. Saya bercepat sikit lah. Okay, so air kita mengandungi 5 jenis ya. So untuk siapa masih baru, mesin kita bukan hanya satu jenis untuk kita minum saja untuk kesihatan badan ya. Tetapi 5 jenis air yang kita gunakan untuk semua aspek kehidupan. Okey, nak makan nasi kita pakai 9.5. Ada orang nak pakai 8.5 bit. Okey, nasi kita pun tahan lama, tahan dari pasi dan sebagainya. Kemudian kita nak guna untuk coffee, tea, pun tadi Dr. Linda tak galakkan kita ada caffeine dan sugar kan. Tak apa, kita kalau nak juga kita crave for coffee, kita gunakan 9.5 ya. Kita gunakan 9.5 supaya air tidak acidic lagi, tidak pH 5 dan pH setengah. Okey, so itu air minum untuk kesihatan badan. Kita ada 11.5, kita cuci pesticide, racun serangga dan sebagainya. So 11.5 kita perlukan sebab air pipe tidak boleh cuci ya, chemical, pesticide dan sebagainya. Dan kita ada beauty water, kecantikan pertumbuhan kulit. Kita ada clean water, air yang telah ditapis oleh mesin Kangen, dan kita lihat tadi di sirin pH yang ditunjukkan adalah pH 7.4. Dan of course kita mempunyai strong acidic pH 2.5 yang sama level dengan hypochlorous acid. So kita pergi kepada next one. Yup. Kita pergi kepada next one. Okay, so kita lihat kat sini ya. So ini disinfectant chart. Disinfectant ni penting ya untuk kita lihat. Sebenarnya air yang pH 2.5 berbeza dengan air pH 2.5 daripada Kangen ya. Kerana kalau kita lihat air pH 2.5 daripada Kangen ini, dia boleh bunuh bakteria, kebanyakan bakteria dalam 30 saat ya, dan dia mesti ada lebih kurang positif 1100 mV. So kalau kita ada URT, kita boleh test air 2.5 kita akan lihat dia ada dalam 1100 mV. Jadi air 2.5 ni bukan kaleng-kaleng, saya dah test, saya dah guna, dan insya-Allah dia dapat membantu kita especially untuk recover eksternal badan kita seperti luka, seperti kulit dan sebagainya. Saya tak boleh cakap banyak sangat pasal sakit-sakit ni, bahaya. Okay, next one. Kita go kepada next one. Yang ni just nak tahu sedikit daripada US Environmental Protection Agency, EPA. I think banyak orang mungkin dah dapat di mana hypochlorous acid kita bolehkan sebagai antiseptik ataupun disinfectant ya. Okey, itu pH 2.5 dan pH bukan pH dan juga air yang mengandungi aktif hidrogen, dia tak nyatakanlah daripada mesin mana, tapi KKM sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia, membuat tu artikel ataupun study bagaimana molekular hidrogen ini dia boleh memberikan terapi untuk menangani COVID-19. So kat situ dekat tanda kat bawah tu saya tunjuk di mana hydrogen rich water akan membantu. Tapi KKM ada juga mengusulkan bahawa kita inhale hydrogen. Saya tak boleh imagine nanti kita nak inhale hydrogen lah. Tapi kalau kita lihat di sana di bawah tu dilistkan bahawa kita konsum hydrogen rich water dapat menangani to certain extent penyakit COVID-19 ini. Yeah, alright. Dan untuk pengetahuan semua, virus COVID-19 ni dia boleh survive even to sedikit alkaline environment ya. Berbanding dengan cancer, selalunya dia tak boleh survive dalam alkaline environment. Okay, go to the next one. Okay, so siapa yang mempunyai mesin Kangen, siapa yang belum mempunyai mesin Kangen, nilai bah mesin ini memang tidak ternilai. Kenapa? Kerana dia mempunyai 5 aspek utama ataupun 5 nilai tambah. Yang pertama, kita seolah mempunyai seorang doktor. Tanyalah kepada pemilik mesin Kangen yang minum hari-hari, insya-Allah mereka dah jarang pergi klinik kerana sistem pertahanan mereka kuat. Yes, so kita ada personal doctor at home. Kita juga seperti ada beauty center at home. Kita ada antiseptik, kita ada beauty water, dan kita juga ada cleanser kita. Kita juga seperti ada farmasi yang kita boleh produce antiseptik. Sekarang semasa COVID ini, so kita boleh ambil air pH 2.5 dan kita boleh spray dengan menggunakan spray kat rumah. Tak payahlah beli chemical ataupun kita beli yang kita gunakan yang ada asap-asap tu kan. Setengah orang dia suka yang asap-asap tu. Kita gunakan air je cukup. Alhamdulillah. EPA dah recognize dah tentang 2.5 satu level dengan hypochlorous acid ni. Dan kita juga insya-Allah
Kita ada gudang air di rumah yang kita boleh buatkan, ya. Terutama dalam zaman COVID-19 ni, ya. So kita bantulah rakan kita, ya. Kita bantu, jangan kita biarkan mesin tu duduk saja begitu rupa. Inilah masanya untuk kita keluar berjihad, ya. Kita keluar berjihad, of course kita follow SOP lah, ya. Okey, dan dia juga adalah satu ATM mesin yang akan memberikan kita pulangan yang tinggi. Okey, maintenance akan pergi next slide. Maintenance saya akan pergi cepat sikit, okey, sebab maintenance ni ramai orang tahu. Next one, Abdul. Okey, so untuk maintenance, basic banyak mesin, ya. Water ionizer sendiri mereka mengatakan mereka hanya perlu auto cleaning. Banyak water ionizer dia buat auto. Maknanya apa? Dia buat reverse flow. Ya, the reverse polarity, positif ke negatif, negatif ke positif. The reverse flow, dia assume that mesin dia dah boleh cuci. Ya, so banyak sampai ada yang dia claim sebagai leading brand in the world, number one. Tapi dia still by one country aja, by the Korean Food and Drug Administration. Tapi dia claim satu dunia dia nombor satu. Okay, dia kata dia tak perlu buat manual cleaning, hanya auto cleaning. Sedangkan air itu sifatnya memang dia invite fungus dan sebagainya. Kalau electrolysis dia invite kalsium dan sebagainya. Tapi energy ada manual cleaning, ya, untuk hot water ataupun air biasa. Kita buat sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kita ada auto cleaning, ada deep cleaning setiap tahun untuk pastikan mesin kita tip top. Okay, so reliability, ability dia very high. Maknanya kita nak je dia ada, kita nak dia ada. Itulah kita panggil sebagai availability. Okay, dan in fact selepas 25 tahun pun kita boleh rebuild itu, kita boleh ada lagi new life cycle. Mesin ni dia boleh hidup 2 kali. Maknanya kalau dah 20-25 tahun kita boleh hidupkan. So tak ada masalah sebab memang design dia very robust, robust lah, robust tu apa? very good lah, Okay, kita go pada next one. Okay, kita go pada next one. Warranty. Okay, banyak juga mesin dia claim warranty dia life. Tapi sebenarnya untuk warranty ni saya nakkan sentiasa lihat dekat term and condition. Mesti ada exception. Ya, umpamanya ada yang kata dia boleh garanti 10 tahun. Rupanya yang digaranti itu adalah platinum plate. Ada juga satu water ionizer. No! Saya tak payah sebut. 10 tahun warranty tapi dia warranty hanya plate saja. Of course lah plate tu plate platinum memanglah boleh tahan lama kan. Okay, dan ada juga yang term and condition dia mengatakan maknanya warranty void bila operate dekat area yang total dissolve solid dia tinggi. Maknanya kalau total dissolve dia tinggi daripada 300 sehingga maybe 1000 macam India, kat Pakistan ataupun kat Bangladesh, maknanya dia warranty tu tak valid dan sebagainya. Okay, so next one. Okay, next one kita pergi kepada kita tengok manufacturer. Okay, Energik adalah satu-satu yang mempunyai research and development yang begitu up to date. Mereka mempunyai kilang di Osaka. Osaka ni kira macam Shah Alam lah. Kalau di Tokyo tu macam KL lah. So Osaka, satu kilang di Osaka, saya pun dah pergi kat sana. Dia di-certify sebagai medical grade device, kilang ni. Okay, nanti saya cerita sedikit kalau sempat. Okay, dan bagusnya tentang kilang ni, dia pun berada di pasaran sejak 47 tahun dahulu. Kerana water ionizer ni, dia history dia memang sudah lama. Sudah lama. Mereka start uji kaji ataupun kajian ni sejak 50-an lagi, sehinggalah kerajaan recommend untuk minum ionized water ni pada tahun 58. Dan pada tahun 1960-an, Japanese Health Ministry telah pun approve ataupun endorse ionized water ni sebagai salah satu alternatif minuman. Dan next one. Okay, so ini saya dah cerita tadi. Okay, next one. Okay, certification pun saya akan pergi laju sikit. Okay, so cuma saya nak jelaskan kat sini lah. Next one, Abdul. Tentang medical grade device. Medical grade device kat sini bukan hanya plate-nya, tetapi juga kilangnya, ataupun bukan hanya mesinnya tapi juga kilang. So apa yang dipanggil medical grade device adalah bahawa dia bukan medical device. Selalu orang salah faham. Dia bukan medical device. Dia adalah medical grade device di mana
risiko contamination caused by the machine atau devices tu almost tiada, maknanya rendah. Jadi satu-satunya kalau kita lihat situ scope situ, manufacture of electrolysis water generator for medical use. So dia adalah satu-satunya water ionizer yang diiktiraf di bawah standard antarabangsa iaitu ISO 13485. Kalau di Jepun dipanggil JIS, JIS 13485. Dan dia tidaklah seperti water ionizer lain, dia hanya diiktiraf oleh negara mereka, ya, dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada next one. Next lagi. Ini sama juga, basically saya dah cerita tadi pasal titanium banyak. Ni dah cerita. Okey. So Gold Seal Award, kita buat Gold Seal Award, maknanya energy lah, bukan kita lah, energy dapat Gold Seal Award. Di bawah Electrolysis Water System, okay, in fact di bawah American National Standard Institute, ya, kategori 8 dan sebagainya. Next. Okay, so ini kita dah cerita bahawa kita perlu Syrian approval, tapi kita nak distributor kita mesti adhere dengan Act, iaitu Akta Ubat tahun 1956, iaitu di bawah iklan dan penjualan. Di sinilah kita diserang pada tahun 2014, 2015, 2006, ya, di mana ada setengah daripada distributor yang tak follow Akta Ubat tahun 1956. Kita claim pun bahawa anything boleh menyembuhkan 20 jenis penyakit yang dinyatakan. Akta Ubat ni ada lebih kurang dalam 22 page, boleh baca. Dan kita ada akta makanan, kita boleh baca dan sebagainya. Dan akta juadah tu kita kena tahu sedikit mengenai akta ni, akta ubat, akta makanan dan juga akta jualan dadah. Dipanggil tu bukanlah dadah, tapi sebenarnya adalah ubat. Okay, kita pergi ke the next one. Yang last sekali, sebelum kita pergi, bukan last, second last. Saya rasa saya skip yang endorsement ni. Okay, endorsement ni daripada doktor, daripada go to one ini daripada endorsement daripada JAPA, iaitu Japanese Association of Preventive Medicine di Jepun, dan juga Kangen Water ini juga diiktiraf oleh Ministry of Health di Jepun. Okay, next one. Kita tengok banyak doktor endorse, termasuklah Dr. Hiromi Shinya. Siapa belum baca buku Rejuvenation Enzyme, baca buku ni, bagus, ya. Bagaimana dia membantu untuk revitalize the cell, untuk menyembuhkan ataupun membaik pulih sel yang separah rosak, dan juga untuk untuk menimbulkan atau menghasilkan. Nah, dia macam tu, ya. Alright, dan banyak lagi lah doktor. Next one. Ini Dr. Ray Kurzweil, ni seorang genius dekat Amerika, ya. Okay, ni Dr. Corinne Allen, pakar autism 30 tahun, ada buat kajian. My message is like this lah. So ramai orang cakap betul ke ini bagus, okay. So dan ada doktor, ada researcher, ada saintis yang buat komen saja. Kita kena refer doktor-doktor, researcher, saintis yang buat kajian tentang ionized water, if not Kangen Water. Mereka yang kajian, mereka yang menggunakannya, mereka yang dah buat buku, itulah yang perlu kita refer. Kenapa kita nak refer orang yang just Google 3-4 minit? Kita percaya pada orang yang just Google 3-4 minit. Saya pun heran, ya. In fact ada doktor yang even tak belajar pun pasal nutrition pun buat komen. Ya, sebab doktor pun mesti juga kita belajar apa yang kita dalam bidang kita sendiri, ya. Alright, next. Ni sukan, ni Sazali Samad tu dah join grup kita, grup Kangen. So saya demo kat dia di JKR, saya ingat lagi, dan saya lihat mana pemakan dia. Memang kita tak sanggup lah, dia makan daging salai and then dia makan nasi putih. Nak jadi macam dia, makan macam tu. Saya tak sanggup lah, saya nak makan kari. Okay, next one. Banyaklah ahli-ahli sukan yang terkenal. Ni Tom Brady. Tom Brady ni quarterback, umur 23 tahun. Dia minum Kangen, umur dia 43 tahun. Ben Johnson, basketball, Tiger Woods, macam lah. Okay, next one. Okay, so ini apa yang kita lakukan di Malaysia lah. Grup saya, dan saya rasa ramai juga grup kita di bawah top performer yang membuat aktiviti mereka. Ni yang Piala Emas Raja-Raja. Kita sponsor ni pasukan Singapura. Kita first time dengar pasal Kangen Water. Alhamdulillah mereka minat. Polis, so kita sponsor polis di Raja Malaysia. Saya attend juga training mereka.
Kita berbicara dengan mereka, mereka suka ya dan sebagainya. Okay, next one. Next one. Ada lagi tak? Okay, ini gaya hidup sehat. Sebagai pengurusi gaya hidup sehat untuk Yayasan Generasi Malaysia, sekarang ni dah tak banyak saya dapat buat fund ride dengan Walk. Kita dah buat lebih kurang 35 atau 36 program fund ride sebelum COVID-19 lah. So hopefully kita boleh continue buat program-program seperti ini dalam usaha kita untuk bersama-sama memperkenalkan Kangen Water kepada masyarakat. Okay, next one. Oh yeah. Next one. Ini tak payahlah. Ini famous personality. Saya tak perlu lihat Donald Trump. Ni sikit saya sebelum saya buat kesimpulan lah. So life cycle cost ni amat penting ya. Sebab apa? Sebab mesin Kangen ni bukanlah hanya satu pembelian ya. So dia bukan hanya satu pembelian. Kita beli once off and then dia habis. Tapi kita istilahkan mesin Kangen ni sebagai satu pelaburan. Apa itu pelaburan? Iaitu sesuatu yang kita expect untuk memberi manfaat pada masa akan datang. Itulah dinamakan pelaburan. Kerana apa? Kita nak nilai tambah. Jadi kalau dari segi engineering ada apa faktor kat sini lah. So maknanya kita ambil kira purchase iaitu harga mesin umpamanya. Kita mengambil kira cost installation, kita mengambil kira cost operasi, bagaimana nak seterusnya operate mesin, cost maintenance, cost financing, apa depreciation value. Barang Jepun ni tak depreciate banyak lah, macam kereta jugalah kan. Dan the disposal. Kat sini saya tak masukkan ada value lah, tapi cukup dengan 6 ni. So kita pergi kepada next slide. Okay. Pagi tadi saya tak sempat nak simulate the life cycle cost for 25 years untuk mesin Kangen ni. Tapi saya just nak illustrate lah apa bezanya mesin kita dengan water filter. So kita purchase katalah K8 harga 19,000, kita purchase water filter harga 7,070. Okay, kita pakai satu Kangen mesin sekali untuk 25 tahun. Kita gunakan 5 water filter yang brand C ni. Sebanyak 5. So 5 kali 7, 35. Installation katalah is free, is already included. Operation, operation kita ada slide operation cost kat situ sebab kita menggunakan enhancer untuk mengeluarkan high alkaline untuk cuci pesticide dan sebagainya. Alright, dari segi maintenance and service, okay, untuk water filter ada breakdown, average breakdown sekali, umpama pump selalu breakdown. Untuk mesin Kangen selalunya dia lebih kepada fuse, kena lightning strike dan sebagainya. Kemudian dari segi maintain kita gunakan e-clean, deep clean dan sebagainya, semua saya dah masukkan kat situ, lebih kurang 18,000. Water filter hanya 1,500 sebab saya dah masukkan semua dah. Financing, financing kita tak sedar kalau kita beli water filter kita bayar interest lebih kurang 4,000 daripada 7,000 harga mesin. So kat tinggi ya. So depreciation saya tak ambil kira pun. Disposal of course kita ada titanium kat situ. Health dari segi nilai tambah untuk kesihatan ataupun nilai tambah dari segi cost saving kesihatan saya tak ambil pun kat situ. Jadi kita boleh lihat bahawa life cycle cost Kangen Water adalah way better daripada mesin-mesin yang lain. Dan saya harap ramai kita distributor kat luar sana start bercakap mengenai life cycle cost. Mari kita bercakap dahulu, kita jangan cakap alkaline water, kita cakap ionized water. Kan? Sirim pun dah ikut kita sekarang, dia kategorikan mesin kita sebagai water ionizer. Ya? So kita bercakap jangan mengenai cost, kita cakap mengenai life cycle cost. Boleh tak? Boleh ke tak? Okay, next one. Next one. Ada lagi ke? Okay, so ini summary dia. Sebenarnya kalau kita selalu Google pergi internet, janganlah percaya dengan independent water review, memang tak ada. Okay, so Energic adalah satu-satunya water ionizer yang buat cleaning manually dan automatically. Okay, dan satu-satunya water ionizer yang produce sama level dengan hypochlorous acid dan sebagainya lah. Okay, next one. Okay, next one. Okay, so jadi ada tak kita komplain sebenarnya? Kan daripada sini bolehlah kita summarize. Kita tidak mempunyai competition dari segi feature kita, performance kita dan benefit kita. Dan apa yang berlaku di mana kita selalunya kena attack
Sebab apa? Sebab macam kita lah, kita ada inferiority complex kan. So the product being compact is always the best. Maknanya product Kangen is already a benchmark being compact. The product doing the comparing is always inferior. Dia tahu dia kekurangan, jadi dia attack. Biasalah macam tu kan. Okay, so next one. Sebagai closing kita, next ada lagi tak? Okay, ini saya slide ambil daripada Ustazah Nasaria. Boroslah dalam sedekah. Saya nak juga highlightkan ni. Infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ini selalu kita digambarkan bila kita nak meninggal tu, baru kita dapat bayangkan kita nak hidup lagi, kita nak berbakti. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 ya. Jadi kita ambil iktibar daripada sini, kita masih sihat, masih handsome kan. So time ni lah kita membantu ramai orang kat luar sana. Jangan kita diam-diam. So kita bantu mana yang patut. Jadi itu saja daripada saya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan yang ini, apa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Itu saja daripada saya. Saiful, minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Master Saiful Muallim, for the sharing just now.